Akhirnya saya tanya pada diri saya, kalau saya mati, saya pula pergi ke mana? Kalau saya dah mati nanti, siapa yang sebenarnya cipta saya? Adakah saya akan berjumpa dengannya? Dan saya mula rasa takut, kalau saya tak kenal siapa yang mencipta saya ini, macam mana saya nak menghadap dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jesuman Puspanaden. Sekarang saya bertugas sebagai seorang pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia, khususnya di Sekolah Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan. Mungkin tertanya-tanya kenapa muka macam Melayu tapi nama Jesuman Puspanaden ala-ala India sikit, ya. Sebenarnya saya ikat cukan. Mak saya Cina, ayah India. Mak saya menganut agama Kristian, ayah saya menganut agama Hindu. Jadi begitulah kami sekeluarga, saya adik-beradik kami dibesarkan dalam suasana dan keadaan campuran agama, campuran budaya dan campuran tradisi. Secara rasminya saya telah memula agama Islam pada tahun 2011. Waktu itu umur 30 tahun. Keputusan untuk memeluk agama Islam ni sebenarnya bermula apabila terdetik pada diri saya apabila mak saya meninggal. Ya, bila mak saya meninggal, terdetik pada diri saya ni terfikir, sebab saya dibesarkan dalam suasana yang majmuk, ya, pelbagai bangsa, pelbagai bahasa dan budaya dan macam-macam kan. Jadi saya pun ada peluang didedahkan dengan pelbagai agama dan budaya sekeliling, ya. Jadi ini membuat saya tertanya satu soalan yang sangat basic, iaitu siapa Tuhan saya? Jadi apabila mak saya meninggal, jadi saya pun tertanyalah, sekarang dia di mana? Dia akan pergi ke mana? Sebab saya sangat sayang mak saya, ya. Jadi bila dia meninggal dengan secara tiba-tiba, waktu itu saya pun sedang berada di universiti, ya. Jadi saya tertanya soalan ni, macam apa akan berlaku seterusnya? Jadi bila soalan demi soalan melanjut, ya. Satu soalan dilanjutkan dengan satu lagi soalan dan seterusnya. Akhirnya soalan ini dikumpul. Akhirnya saya tanya pada diri saya, kalau saya mati, saya pula pergi ke mana? Kalau saya dah mati nanti, siapa yang sebenarnya cipta saya? Adakah saya akan berjumpa dengannya? Dan saya mula rasa takut, kalau saya tak kenal siapa yang mencipta saya ini, macam mana saya nak menghadap dia? Jadi inilah titik permulaannya membuat saya mengambil iktibar dan mengambil inisiatif untuk mengkaji, bertanya pada kawan-kawan yang pelbagai agama, ya. Saya mula langkah itu untuk teruskan mencari jawapan itu. Akhirnya saya rasakan lebih yakin dengan jawapan yang ada di dalam Islam. Pada 2011, saya secara rasminya memulai agama Islam. Tetapi 10 tahun sebelum itu, saya dah memulakan perjalanan saya untuk nak mencari kebenaran. Jadi apa yang saya fikir, saya nak mencari kebenaran. Tak semestinya Islam, tak semestinya Kristian ataupun mana-mana agama. Saya nak mencari kebenaran, saya nak mencari jawapan yang boleh meyakinkan saya terhadap tujuan kehidupan kita di dunia ini. Dan juga menjawab soalan, siapa Tuhan saya? Siapa yang menciptakan saya? Apa akan jadi pada saya lepas saya mati? Reaksi keluarga saya pada awal saya masuk Islam, mereka agak tidak setuju dengan keputusan saya, ya. Tapi mereka menghormati keputusan saya, terutamanya ayah saya lah, ya. Terutamanya ayah saya, saya sayang ayah saya, dan ayah saya pun sebenarnya sangat sayang pada saya, walaupun dia kontrol macho kadang-kadang, ya. Biasalah ayah kan, ya. Tapi dia tidak setuju dengan Islam. Keluarga saya tidak setuju dengan Islam. Tetapi tak bermakna mereka tidak setuju dengan saya. Jadi dua perkara yang berbeza tu. Jadi apa yang saya boleh rasakan, mereka menghormati keputusan saya. Jadi bila saya membuat satu keputusan, mereka tahu sikap saya. Bila saya membuat keputusan itu bukan bermain-main, bukan saja-saja suka-suka membuat satu keputusan yang besar ini. Cabaran yang besar, ya. Perjalanan mencari kebenaran itu satu proses cabaran mencari, ya. Jadi bila dah jumpa, saya menerimanya dengan lafaz syahadah. Maka cabarannya selepas menerimanya adalah untuk mengamal dan menjaganya.
Jadi itulah cabaran yang besar, dan saya rasa itulah cabaran yang semua manusia akan hadapi. Ya, tak kira dia Islam ke tak Islam. Jadi apa saya buat? Yang pertama sekali, dah masuk Islam, kita yang pilih kan. Kenapa saya masuk Islam? Saya yang pilih. Kalau dah pilih, kenalah amal Islam. Kalau tak, kenapa saya masuk Islam? Ibaratnya macam ni, ibaratnya macam ni. Kalau saya buat perumpamaan, kita meminta sebuah pekerjaan yang baik. Ya, kita minta sangat, mengharapkan sangat satu pekerjaan yang baik, gaji yang bagus, suasana yang bagus dan sebagainya. Pop, dah dapat. Tapi bila dapat, kita tak pergi kerja. Bila tak pergi kerja, hujung bulan kita datang kerja, bukan nak kerja, minta gaji. Patut ke tak patut? Tak patut kan? Kalau kita bos, mesti kita marah kan? Jadi begitulah perumpamannya, kita mencari kebenaran. Sayalah mencari kebenaran. Jumpa dah dalam Islam. Peribadi ni saya rasa inilah yang terbaik. Bila dah ada, takkanlah saya tak nak datang kerja. Perumpamaan kerja ni maknanya mengamalkan Islam. Tapi bila dah mati, nak minta harapkan ke syurga. Patut ke tak patut? Macam rasa macam unfair lah kan? Ya? Jadi begitulah saya istiqamah. Pertama sekali nak istiqamah dalam Islam adalah mengamalkan apa yang dituntut dalam Islam, iaitu solat 5 waktu dan apa yang dituntutkan lagi dalam Al-Quran, dan tinggalkan semua larangan yang Allah telah memberikan garis panduan di dalam Al-Quran juga. Nasihat peribadi saya, ini adalah nasihat peribadi saya kepada rakan-rakan masyarakat di luar sana. Tak kira agama Islam ke bukan Islam, ya, manusia generally, ya, generally manusia. Hidup kita sangat sementara, sangat singkat. Kalau kita apa orang kata ni, flick eye saja kan, kita sekelip mata saja, kita buka sekarang, aku dah usia 50, 60 dah. Kelip mata sekali lagi, mungkin kita tak dapat nak kelip dah mata. Dan kita sekali lagi kita kelip, mungkin kita kelip dan buka mata itu di dalam kubur dan sebagainya. So, apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Dan apakah yang kita nak tinggalkan? Dan apa yang kita boleh bawa untuk perjalanan seterusnya? So, soalan-soalan inilah yang akan memberi motivasi kepada seseorang manusia itu untuk membuat satu keputusan yang besar dalam kehidupannya. Jadi nasihat saya kepada masyarakat di luar sana, ya, be sincere with yourself, appreciate life, respect for life, and yakinlah dengan apa yang kamu rasakan itu benar, ya. Sebab kebenaran itu, saya percaya dalam Islam Allah bagi kita akal, pemikiran yang waras dan hati yang suci. So ada dua benda ini. Kalau engineer ini dipanggil dua sensor ini. Kalau akal cakap betul, hati rasa tak tenang, something wrong kan? Kita tak buat benda tu. Tapi kalau hati rasa nak buat, tapi akal bagi tahu that is not right, kita pun tak buat juga. Tapi bila akal bagi tahu go, hati bagi tahu go, then it's double, go for it. So just do it. Ini tag mark dia, just do it. So yakin dengan sendiri, appreciate life, respect for ourselves, respect each other, and insyaAllah we will be successful in this dunia and hereafter.